Assalamualaikum. Hai, kembali di Shortcast Dina. Hari ini Dina ada seorang wanita yang Dina kagumi, Eliza Helmi. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang seorang yang kagum dengan awak, Eliza. Dalam beberapa tahun ni Dina tengok perjuangan awak, Dina tengok message yang awak nak sampaikan, dan juga awak secara individu. Saya kagum dengan kekuatan awak. Macam mana awak boleh libatkan diri dengan bidang kemanusiaan ni, babe? Sejak bila? Masya Allah. Bagus soalan tu sebab muncul dalam industri seni ni sebagai penyanyi. Betul. Pergi kemanusiaan kan. Ha. Fikir saya pun bila orang tanya saya macam tu, fikir juga bila aku start kan. So rupa-rupanya bila record zaman universiti kan kita ada buat macam gotong royong tau. Alah, zaman sekolah pun kita buat gotong royong. Dia tak panggil lah kemanusiaan. Jadi kita pergilah sekolah dan kita buat aktiviti membersihkan sekolah orang lain ke tempat-tempat lain. Waktu tu kat Sabah. So waktu tu rasa macam best lah aktiviti macam ni. Tapi tak tahulah kemanusiaan tu, aktivis kemanusiaan tak wujud lah. Just untuk tolong-tolong kan. Jadi bila pergi misi perang di Gaza pada tahun 2012, waktu tu satu benda yang perkara lain pula. Bila masuk-masuk je keadaan tempat perang, and then kita waktu tu rasa macam ya Allah, apa yang terjadi dekat Gaza ni, kita pun menangis ni. Kita sebagai aktivis kemanusiaan waktu tu tak mampu tahan tangisan, tetapi orang Gaza peluk kami, dia kata la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Kita pun macam kenapa dia orang pula bagi motivasi kat kita? Tapi diorang ni punya semangat kental orang Gaza ni, dia kata jangan kasihankan kami kerana Allah uji kami seperti ini supaya kami beringat hari akhirat itu adalah benar. Yang perlu dikasihankan adalah mereka di luar sana yang diberikan segala macam nikmat kemewahan sampai terlupa nak siapkan diri untuk jumpa Allah SWT. Awak sebagai seorang perempuan yang melalui benda ni daripada umur yang sangat muda, lihat benda yang kadang-kadang kita tak dapat lihat dalam seumur hidup kita, awak dapat lihat pada usia yang muda. Macam mana seorang perempuan ni kan luluh, hati dia senang tersentuh. Jadi macam mana awak atasi, bukanlah kata atasi, tapi mengawal situasi macam tu? Betul-betul, good question. Kita perempuan memang air mata tak berpisah lah kan. Tetapi Allah bagi kat saya lain pula, Dina. Allah bagi saya ni susah nak menangis dulu. Sekarang mudah sikit. Bila pergi kat sana, Masya Allah, walaupun kita ada ketar dan sebagainya, benda ni akan reflect kepada kita yang kita tengok, diorang dah ada preparation untuk jumpa Allah SWT. Hatta yang membuatkan saya rasa antara yang saya terkesan adalah, bayangkan budak-budak dekat Gaza kan, kita tengok budak dekat Palestin kena tangkap, kena masuk jail dan sebagainya. Tapi sebenarnya diorang ni, kehidupan diorang ni Masya Allah. Bayangkan waktu tengah main bola, budak-budak ni, saya pun macam nak pergi join main bola. Tengok dia happy kan. Tapi saya tak jadi join dia main bola. Sebab apa? Bayangkan katakanlah ni A, B, C. A, dia nak tendang bola kepada B. Dia punya game ni, dia kata okey, aku tendang bola kat kau kena jawab apa aku kata. Lepas Okay. tu dia dapat bola, dia nak pass kepada C, dia akan cakap something kat C. Sama juga. Dia sambut apa dia cakap. Okay. So saya pun tengok, game apa macam ni main bola. So bila A tendang saja bola kepada B, A kata Ar-Rahman, dia dapat bola. Okey, apa aku nak sambut ni? Allamal Quran. Pas kepada C, dia orang tengah hafaz surah Ar-Rahman. Sebab itu saya tak jadi masuk main game tu, sebab takut bila masuk je Sadaqallahul Azim. Dan cakap pasal wanita ni, ada seorang wanita berusia 21 tahun. Dia merupakan paramedik. Namanya Razan An-Najjar. Razan An-Najjar ni, dia akan pergi ke satu tempat yang dinamakan Great Return of March. Di mana Great Return of March ni punya peristiwa, mereka orang Gaza, Palestin akan buat demonstrasi kepada rejim Zionis, kembalikan tanah kami. Sebab kan Israel itu telah menjajah tanah Palestin. Jadi setiap hari Jumaat, waktu tu hari Jumaat lah kami pergi kat tempat tu. Razan An-Najjar ini, dia ni paramedik. Dalam jaket dia ataupun vest dia ada kapas, ada ubat-ubatan. Dan rupanya tentera Zionis ni memang aim untuk tembak dia dah lama. Without any reason, tak tahu reason apa. Padahal dia paramedik. Dia specifically. Dan cerita ini diceritakan oleh mak dia sebab kita pergi rumah Razan An-Najjar tu. So mak dia cerita waktu tu bulan Ramadan nak berbuka puasa. Mak dia dapat satu panggilan telefon mengatakan anak kamu kena tembak.
kena tembak dengan peluru butterfly. Peluru butterfly tu tak silap kami adalah apabila kena tembak daripada belakang, Razan pun tak tersedar dia kena tembak. Dia ambil masa beberapa ketika dan kemudian badan dia explode. Tiba-tiba macam meletup macam tu. Akhirnya dia syahid pada bulan Ramadan. Dan waktu tu Dina, saya menyarungkan jaketnya, saya rasa macam roh dia masih ada. Dengan kesan darah ada lagi, saya buka bahagian poket dia nak tengok betul ke ada kapas. Memang hanya ada kapas dan ubat-ubatan sahaja. Dan mak dia berkata, walaupun anak aku dah syahid, aku telah mengambil tempat anak aku dan sekarang ni aku pula menjadi paramedik di tempat peperangan itu dan aku pula menolong masa-masa perang. Kemudiannya adik dia berkata, saya nak membela hak kakak saya dan juga masa-masa perang yang lain, maka saya ambil bidang undang-undang untuk mempertegakkan apa yang telah dilakukan oleh rejim Zionis. Walaupun kita rasa macam boleh ke diorang buat, tetapi usaha mereka itu sangat-sangat hebat. Jadi saya to be honest lah, untuk masuk pintu Gaza, kita akan berada di satu pintu dinamakan Rafah tau. Pintu Rafah. Pintu Rafah ni lah yang orang kata macam immigration. Kita macam ada Asia, kita ada MAS, ada tempat minum, tempat makan kan. So kebanyakan orang stop kat sini. Bila dekat Mesir, kita dah check in bag, bukan check in lah, kita scan bag dan kita akan duduk satu tempat pintu Rafah dan kita akan nampak depan tu welcome to Palestine. So tak jauh, dalam 100 meter. Nak ke 100 meter tu yang susah tu sebenarnya Dina. Dalam pintu Rafah ni tak ada kipas, tak ada kedai makanan langsung, hanya ada toilet yang tidak bersih dan tentera, maknanya orang yang jaga immigration itu sama ada dia nak benarkan kita masuk ataupun nak benarkan kita keluar. Dan banyaknya orang yang terstuck kat situ, ada yang kita tengok berbalut kaki, berbalut kepala nak keluar daripada Gaza sebab nak pergi buat rawatan dekat Mesir. Pun belum tentu dapat keluar. Dan bayangkan waktu tu kami tim Malaysia, nasib baiklah dalam beg kami ada roti kita bawa daripada Malaysia kan. Nasib baik boleh kongsi sikit-sikit sepora dengan orang Gaza, kita makan. Bayangkan kalau orang duduk seminggu kat situ, tak ada air, tak ada makanan, memang jam. Kita orang kat situ dalam satu hari macam tu, alhamdulillah dapat masuk. Nak keluar pun susah. Kami duduk macam, kita boleh keluar ke tak? Duduk. Dah sekali dia kata tak boleh keluar, patah balik masuk ke dalam Gaza. Bayangkan kalau Gaza waktu tu tengah perang teruk dan kami disuruh patah balik, memang tak boleh apa. So benda ni memang risiko yang sangat-sangat tinggi. Tapi untuk ummah dan kita membawa amanah daripada rakyat Malaysia yang telah pun memberi derma, dan kami kena sampaikan sendiri untuk tengok projek-projek apa yang kita nak buat dekat Gaza pun Palestin itu sendiri. Jadi mungkin daripada situ bila kita tengok orang Gaza pun dia kuat semangat, mungkin asbab daripada itu Allah bagi kekuatan dan juga doa daripada mak bapak lah. Mama dengan abah dah redha, mama dengan abah dah wakafkan anak-anak dia, which is saya dengan adik saya Hazwan Helmi ada kat sini. Jadi kita pun rasa nak buat tu lebih semangat lah sebab dapat redha daripada mama dengan abah. Yalah, kalau saya pun, saya tak tahulah kalau saya dapat tahu adik-beradik saya yang akan buat macam awak, saya kuat ke tidak nak lepaskan. Tengok nak cerita ni pun saya sebab. Tapi InsyaAllah Dina nyanyi suara high pitch tu terus dia orang saya kagum sebenarnya. Saya kagum dengan bila saya dapat cerita daripada Ultimate, bila saya dengar cerita daripada Maulana. Setiap kali saya dengar cerita mesti saya sebab kerana kita kena bayangkan macam kalau kita berada dalam situasi yang sama, kalau kita berada dalam, saudara kita berada dalam situasi, kalau saya, adik-beradik saya berada dalam situasi macam awak pun, saya rasa macam saya tak tahu macam mana risaunya saya dekat Malaysia memikirkan. Jadi ya Allah, emosinya ya Allah. Saya cerita tak rasa nak nangis. Dengan Dina nangis aku nak nangis kan. Aduh Dina ni betul lah boleh. Betul. Dekat sini bagi saya ni ratu air mata. Saya rasa senang tersentuh. Bagusnya. Ya Rabbi. Apa kalau ni? Kalau kat Gaza ni 24 jam nangis. Tak boleh. Tak boleh. Kerja aku peluk orang aja tak boleh. Bagus. Ya Allah. Jadi Eliza, mungkin ada mungkin cara yang termudah untuk semua orang yang kata baru nak faham dengan situasi dunia sekarang ni, baru nak faham dengan saudara kita yang memerlukan bantuan kita, apa yang kita boleh lakukan walaupun kita berada dalam PKP, duduk kat rumah ni, apa yang kita boleh lakukan? Bagus, sebab kita PKP duduk dalam rumah ni, kita boleh ada banyak masa untuk buat research. Boleh follow Telegram Hamzah Derawi, boleh follow Telegram Nadil An-Nuri ataupun The Helmis. Lepas tu kalau dekat Instagram Eye on Palestine boleh, TRT World lah. TRT World, kita punya Instagram pun boleh juga, Nadir Hamzah Derawi. Itu semuanya, sebab saya punya Instagram dah kena block live. Kalau tak, sekarang ni memang hari-hari memang buat, memang sampai sekarang dah 9 lebih dah diorang block. Tapi tak apa, apa yang menyebabkan Allah bagi saya kekuatan, sebab orang Gaza pernah cakap macam ni. Dia kata tanah Gaza ini dengan nyawa kami
tanah Gaza lebih berharga daripada nyawa kami. Sebab itu tiap-tiap Jumaat diorang akan buat demonstrasi dan rejim Zionis akan menggunakan satu modus operandi. Bila kami pergi 2019, ramai yang cacat dan tak ada kaki. Rupanya rejim Zionis ni kerana dia tak bunuh sampai mati, dia akan tembak kaki ataupun tembak tangan untuk cacatkan supaya untuk meruntuhkan semangat orang pemuda-pemuda Gaza mempertahankan Palestin. Lepas tu bila kita tengok, tak ada kaki, tak ada kaki, tak ada kaki. Rupanya diorang normal. Tetapi Masya Allah, diorang punya kekuatan. Aku tak ada kaki, tak apa. Kawan-kawan yang ada kaki, angkat aku. Dia pegang batu, diorang lempar. Padahal tak dapat. Yelah, setakat batu nak lempar kepada tentera Zionis yang dapat buat sangat. Tapi semangat diorang tu. Jadi itu benda macam, kalau kita lah, na'udzubillah, mungkin ada yang sedang menonton, mungkin tengah diuji dan sebagainya, kita ambil kekuatan daripada orang Gaza. Ujian mereka adalah nyawa itu sendiri. Budak kecil, baby kena sharp shooter, maknanya tembak tepat dekat dahi, dekat jantung dan sebagainya. Benda yang tak bersalah. Sebab apa mereka mengatakan nanti bila besar ni budak ni akan jadi teroris, budak ni akan buat orang, akan bunuh kita orang dan sebagainya. Okey, satu, follow Instagram ataupun Telegram yang boleh memberikan kita punya input yang sahih. Kedua, repost ataupun post isu-isu Palestin, janganlah bermusim sahaja. Yang ketiga pula, jangan lupa untuk doa, baca kunut nazilah, buka YouTube kunut nazilah, memang akan keluar dah. Mana tahu insya-Allah, kita tak tahu doa siapa yang akan dikabulkan, akan dapatlah kemenangan. Dan jangan risau, kalau Palestin menang nanti kiamat. Kiamat memang akan berlaku. Takut tak sempat kiamat, kita meninggal dulu. Jadi kita teruskan perjuangan ni. Persediaan kita sebenarnya untuk menghadapi kiamat kecil, iaitu mati sebenarnya. Lepas tu jangan lupa untuk sedekah. Cadangan saya, kadang-kadang kita tak mampu banyak, is okay. Buatkan satu rutin setiap hari Jumaat sedekah. Ada nombor akaun kan? Okey, kita mampu Jumaat minggu ni RM5. Sebab kita nak latih diri kita peduli ummah kan? So peduli ummah tu dia kena rutin dan konsisten. Kalau tak, dia sukar untuk mendapat jiwa peduli ummah tu.